اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang pertama sekali terima kasih banyak kepada pihak pengurusan masjid Kampung Nibong, pengurusi masjid, Hajipa, ahli jawatan kuasa, seterusnya tidak lupa juga kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Uthman, kerana mereka ini adalah pemain utama yang menjayakan program kita pada hari ini. Tidak lupa kepada peserta-peserta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan mula perbincangan berkenaan dengan fiqh darah wanita daripada buku yang hamba kumpulkan, yang hamba tulis, hamba kumpulkan. Sebenarnya bukanlah hamba reka, sebenarnya hamba petik daripada apa hak yang disebut oleh ulama-ulama dalam kitab fiqh mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tak pandai mana main benda ni. Apa dah? Kita nak ujung kan nak ambil atas kan. Anjing ada ni. Nanti. Saya boleh dulu lagi. Atas lagi. Baik. Jadi sebelum daripada kita bincang sebagai muqaddimah, yang pertama sekali, menuntut ilmu ini dia termasuk di dalam ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Sesiapa hak yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sehingga dia kembali semula. Tentang ilmu ataupun menuntut ilmu termasuk di dalam suatu tuntutan di dalam agama kita. Sebenarnya banyak sekali dalil daripada Quran dan hadis. Cuma secara ringkasnya, hadis yang kita baca saat ni menunjukkan bahawa menuntut ilmu adalah suatu yang dituntut di dalam agama kita. Sebab itulah kita dapati Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin, dalam kitab Minhajul Talibin, beliau menyebut bahawasanya fa innal ishtighala bil ilmi min afdalil qurbat. Sesungguhnya sibuk menyibukkan diri dengan ilmu termasuk daripada ketaatan yang paling afdal, termasuk di dalam ketaatan yang paling afdal. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Minhajul Talibin menyebut bahawasanya menuntut ataupun sibuk dengan ilmu adalah aula ma unfiqat alaihi nafaisul awqat. Waktu-waktu kita yang berharga, hak yang paling comel diinfakkan adalah pada menyibukkan diri di dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu adalah suatu hal yang amat dituntut di dalam agama kita.
ia termasuk dalam ibadah, bukan termasuk dalam min afdalil ibadat. Kemudian setiap ibadat yang dilakukan oleh kita, antara perkara yang cukup penting adalah kita nak ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benda yang cukup penting. Kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Syarat yang utama agar ibadat kita diterima oleh Allah adalah keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah diperintah kepada mereka itu melainkan supaya mereka itu beribadat kepada Allah, hal keadaan mereka itu ikhlas untuk Allah di dalam melaksanakan agama. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa batughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya melainkan betul-betul ikhlas kepada Allah dan mengharapkan zat, wajah dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu ataupun orang ni sebagai muqaddimah lah, ni muqaddimah ringkas saja. Ilmu adalah orang hak yang menuntut ilmu adalah orang hak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti untuk mencapai perkara yang mulia, kita juga perlu berkorban benda yang mulia yang ada pada diri kita, termasuklah waktu-waktu kita. Jadi antara perkara hak yang menjadi syarat utama dalam menuntut ilmu adalah sabar. Jadi kalau tidak ada sabar, maka kita tidak akan dapat mencapai ilmu hak yang betul. Mesti kita kena sabar. Apatah lagi kalau majlis ilmu yang panjang seperti majlis ilmu hak yang kita adakan pada hari ini. Baik. Okey, yang kedua, yang ketiganya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dah ayolah kita masuk dalam perbincangan, tadi panjang pula lagi. Baik. Buku ni, cara hamba susun buku ni gini. Jadi hamba buat beberapa bahagian. Bahagian yang pertama hamba sebut ayat Al-Quran yang berkait dengan darah perempuan. Ayat Al-Quran yang berkait dengan darah perempuan. Kemudian hamba mengeluarkan hukum hakam fiqh yang dapat, ataupun sedikit, bukan semua, sedikit, sebahagian daripada hukum hakam fiqh yang dapat diambil daripada ayat ini. Baik, cuma kaedah bagaimana untuk mengeluarkan hukum tersebut, atau kita tidak bincanglah, atau perbincangan aras tinggi. Jadi kita datangkan ayat Al-Quran, lepas tu kita sebut hukum-hukum fiqh yang boleh difahami daripada ayat ini. Apatah lagi hukum-hukum fiqh yang ada sebahagian daripada masyarakat kita tersalah, sedangkan benda yang tersalah itu jelas dijelaskan di dalam ayat ini. Cuma kita kena fahamlah, manusia ni tidak lepaslah daripada kesalahan, itu perkara biasa. Orang lain ada salah, kita sendiri pun mungkin lebih banyak lagi kesalahan kita. Tapi sebaik-baik orang hak yang bersalah adalah apabila dia mengetahui ada kesalahan hak yang pernah berlaku, dia rujuk balik daripada kesalahan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang kita baca sikit untuk kita mula majlis kita dengan perbincangan daripada ayat Al-Quranul Karim. Lepas tu kita akan baca beberapa hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak baca belakalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya baca beberapa hadis, kemudian kita akan masuk dalam perbincangan darah wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين." Maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu, mereka yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu maksud mereka,
Mereka yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai haid. Lepas tu hamba buat dalam kurungan perkataan haid saat itu darah haid ataupun tempat haid. Okey, sebelum daripada kita baca lagi, hamba kena sebut juga dah. Sebenarnya dalam bab khilaf, kita jangan anggap hanya dalam bab hukum fiqh saja berlaku khilaf. Bahkan dalam bab penafsiran ataupun dalam bab tafsir ayat Al-Quran sendiri pun berlaku khilaf, bukan di kalangan para ulama yang mutaakhirin, bukan berlaku juga khilaf di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran, bukan semua, ada sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilaf, maksudnya berbeza pandangan dalam menafsirkan ayat tersebut. Ini sedap sikit ni. Okey, baik. Jadi dalam penafsiran ayat Al-Quran itu sendiri ada sebahagian daripada kalimah-kalimah dalam ayat Al-Quran ulama berbeza pandangan di dalam menetapkan penafsirannya. Ulama-ulama yang mengarang kitab tafsir secara ringkas, mereka akan memilih manakah penafsiran yang lebih kuat di sisi mereka. Baik, ulama yang menafsirkan Al-Quran secara ringkas dalam hal yang berkait dengan khilaf yang berlaku dalam penafsiran sebahagian daripada ayat, mereka akan memilih manakah penafsiran yang paling kuat mengikut pandangan mereka. Berbeza dengan penafsiran ataupun kitab tafsir yang besar. Kitab tafsir yang besar, kebiasaannya pandangan-pandangan yang berbeza dimuatkan dalam kitab tafsir tersebut. Baik, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa yas'alunaka 'anil mahid. Dia perkataan mahid, kalau kita belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, perkataan al-mahid boleh diguna masdar mimi, masdarun mimiyun dengan makna haid. Boleh diguna untuk isim makan, boleh diguna untuk isim zaman. Baik, sekarang ni perkataan al-mahid adakah merujuk kepada haid ataupun merujuk kepada makanul haid ataupun merujuk kepada zamanul haid? Di sini ada perbezaan di kalangan ulama-ulama tafsir. Baik, jadi apabila terjemah ayat ini, jadi semua terjemah ni terjemah sama ada ayat Quran ke hadis ke, jadi kita terjemah kita terjemah sendirilah. Bukan maksudnya bukan kita ambil daripada terjemahan lain, kita terjemah sendiri mengikut apa yang kita faham. Jadi dalam kita menterjemahkan ayat ini, rujukan untuk terjemahan ini adalah rujuk daripada dua kitab tafsir. Sebenarnya banyak kitab tafsir kita rujuk, cuma kita tengok mana yang lebih ringkas. Kalau kita sebut belaka dak jadi buku ni, jadi buku yang menafsirkan ayat ni je lah. Jadi kita pun tengok mana penafsir. Kitab tafsir yang ringkas yang sesuai dengan terjemahan ayat ini, yang sesuai untuk dimuatkan di sini. Lepas tu penterjemah dia pula ataupun ulama tafsir tersebut pula bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi aku tengok rasanya yang munasabah kita rujuk dua tafsir. Yang pertamanya adalah tafsir As-Sirajul Munir karangan Khatib Asy-Syirbini. Yang keduanya adalah tafsir Al-Jalalain karangan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, ataupun Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad mengenai haid. Lepas tu dalam kurungan darah haid atau tempat haid. Jadi yang menafsirkan begini adalah antaranya Imam Khatib Asy-Syirbini, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita kata Jalaluddin As-Suyuti lah kerana kitab tafsir Jalalain dia ditafsirkan oleh dua orang ulama besar. Yang pertamanya Jalaluddin Al-Mahalli, yang keduanya Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli dia memulakan tafsir dia
daripada surah Al-Kahf sampai ke surah An-Nas, lepas tu dia masuk surah Al-Fatihah. Lepas tu dia sedang nak menyempurnakan tafsir tersebut, dia meninggal dunia. Kemudian Imam As-Suyuti menyempurnakan tafsir itu daripada surah Al-Baqarah sampai kepada tempat yang Imam Jalaluddin Al-Mahalli memulakan tafsirnya, maka diberi gelaran sebagai tafsir Al-Jalalain. Oleh kerana surah ayat yas'alunaka 'anil mahid adalah surah Al-Baqarah, jadi bermakna penafsiran ini adalah penafsiran daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Baik. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai haid. Haid ni darah haid ataupun tempat haid. Tempat haid maksudnya kemaluan. Katakanlah ia adalah kotor, maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan. Maksud dia menjauhkan diri daripada perempuan, tinggalkan bersetubuh dengan mereka. Itu maksud menjauhkan diri dalam masa haid atau pada tempat haid. Jadi perkataan yang ataupun kalimah yang kedua fil mahid ada ditafsirkan dengan pada masa haid, maksudnya fi zamanil haid, ada ditafsirkan fi makanil haid. Jadi kena menjauhi daripada perempuan, maksudnya tinggalkan bersetubuh dengan mereka dalam masa haid ataupun pada tempat haid. Dan janganlah kamu hampiri mereka, maksudnya jangan hampiri mereka dengan bersetubuh sehingga mereka suci. Maksud mereka suci di sini mandi setelah darah berhenti. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka dengan bersetubuh di tempat yang Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat daripada dosa dan mengasihi orang-orang yang mensucikan diri daripada segala kekotoran. Lepas tu kita ada letak nota kaki bawah. Maksud yang ditulis di atas sebenarnya diambil daripada tafsir Al-Jalalain dan tafsir As-Siraj Al-Munir karangan Khatib Asy-Syirbini rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian sebelum daripada kita sudah mana ke bawah ni mulazam. Minta maaf untuk anda main gini buat kan ni lah. Ya ui tak ui jari ni gitu. Baik pakai air tak jadi kena lah kamu belum tu kan start pandai je dia gitu. Terima kasih. Terus dah. Tak tahu ni. Kat sini. Atas ni nak atas. Lagi sudah. Baik. Jadi apabila kita sebut ataupun kita datangkan ayat Al-Quran, maka ada sebahagian daripada ayat Al-Quran ada sebab turun ayat. Dia ada sebab nuzul ayat. Antara perkara yang cukup penting dalam pengajian tafsir untuk kita betul-betul faham apakah maksud ayat adalah kita mengetahui sebab turun ayat. Jadi ayat Al-Quran dipanggil ada sebab turun. Tapi bukan semua ayat lah. Maksudnya ada ayat-ayat dalam Al-Quran ada sebab turunnya. Sebagaimana hadis ada sebab datangnya, asbabul wurudnya. Ayat Al-Quran ada asbabun nuzul dia. Baik, kemudian sebab turun ayat ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyuti fasa'ala ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anzala Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhir al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kull shay'in illa an-nikah. Maksudnya bahwasanya orang Yahudi dulu, tu kan dulu orang Yahudi dululah. Jadi jangan pula apabila kita cerita orang Yahudi tiba-tiba dia pergi di Israel ditanya, dah betul ke orang Yahudi buat gini lah ni? Dia benda tu adat dulu, dia boleh berubah sekarang. Baik, ni orang Yahudi dulu, sebab tu guna perkataan kan dulu. Bahawasanya orang Yahudi dulu
apabila seorang perempuan dalam kalangan mereka didatangi haid, mereka tidak makan bersama dengan perempuan itu. Sebab dia kerana menganggap kotor. Dah makan. Doakan. Doakan sekali. Oh nyanyi kau perempuan. Dan mereka tidak tinggal bersamanya dalam rumah. Dia tidak bertinggal bersama. Ya lam yujami'uhunna, bukan makna bersetubuh. Lam yujami'uhunna maksudnya adalah lam yusakinuhunna fil buyut. Maksudnya mereka tidak tinggal bersama dengan perempuan itu dalam rumah. Kemudian para sahabat telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat bertanya Rasulullah? Kerana puak Yahudi ini adalah puak ahlul kitab. Mereka mempunyai ataupun mereka adalah orang yang mempunyai berpengetahuan tinggi. Jadi benda yang dibuat ni mungkin betul. Sehingga sebahagian daripada sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bermaksud. Tadi ada kita sebutkan wa yasalunaka 'anil mahid. Mereka itu bertanya kepadamu. Mereka kepada mana? Sahabat Rasulullah. Manakah dalil daripada hadis ini? Hadis ini menyebut fasa'ala ashabun nabi. Maka sahabat Nabi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala menurunkan ayat yang bermaksud. Kita kata menurunkan ayat yang bermaksud. Sebab ayat kita cerita kayak gitu adalah maksud daripada ayat tentang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang bahasa Arab ni. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang bermaksud. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid. Katakanlah bahawa haid itu kotor. Kerana itu jauhilah wanita dalam masa haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buatlah semua perkara malaikat nikah. Maksud nikah di sini adalah jima'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lepas tu ada tulis sebahagian faedah yang dapat difahami daripada ayat ini. Sebahagian, bukan semua, sebahagian. Sebab terlalu banyak faedah yang dapat difahami daripada ayat ini. Apatah lagi kalau sekiranya orang itu adalah guru ulama ataupun orang itu adalah mujtahid. Siapa ke hadis yang pendek. Imam Syafi'i mengeluarkan berpuluh-puluh fawaid. Hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr. Wahai Aba Umair, apakah yang dilakukan oleh burung ciak yang kecil? Anas bin Malik ada adik kecil. Adik dia ada burung mapu. Lepas tu bersedih budak kan. Mati burung mapu sedih ya. Rasul tanya, apa nampak sedih kan? Anas bin Malik kata bahawa Rasulullah pun cuba menghiburkan hati dia. Rasul kata, ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr. Perkataan ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr, Imam Syafi'i duk fikir berpuluh-puluh fawaid daripada hadis tersebut. Pendek. Tu ulama mujtahid lah. Cuma kita mengeluarkan sebahagian sahaja faedah yang dapat difahami daripada ayat ini. Yang pertama perkataan wa yasalunaka 'anil mahid. Maksudnya dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai haid. Ayat ini wa yasalunaka 'anil mahid serta beberapa hadis lain menjadi dalil asas bagi perbincangan dengan wanita. Antara hadis yang lainnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita letak dalam nota kaki. Antaranya ialah sabda Rasulullah, hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Baik. Jadi ayat tadi wa yasalunaka 'anil mahid dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dalil asas kepada perbincangan berkenaan dengan darah haid dan darah wanita. Justru jelaslah bahawa mempelajari dan mengetahui hukum hakam darah haid ini termasuk dalam tuntutan agama berdasarkan dalil daripada Quran dan As-Sunnah. Kita di sana ada orang yang suka menyanyi orang ni biarlah. Tapi benda menyanyi orang ni adalah benda yang cukup tidak comel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan kejahatan, dia saat itu memandang menghina saudaranya yang Islam. Dia kata mana kalau ada ustaz-ustaz yang mengajar bab darah, ustaz hei itu. Dia kata ustaz hei itu ada golongan tersebut. Baik, ustaz hei Ustaz hei, cara bak hei je, cara bak darah je.
Sebenarnya kita kena faham apa yang dituntut di dalam agama kita adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Jadi kalau dia mengajar baik, kena faham baik itu munkar ke ataupun ma'ruf. Kalau benda tu ma'ruf, kita tidak boleh cakap lagu tu. Baik, mungkin ada benda hak yang kita tidak setuju daripada dia dan hal yang lain, tapi benda hak yang baik jangan kita kucar. Benda hak yang baik teruskan, benda hak yang kita rasa tidak setuju, hak yang tak baik, suruh diperbetulkan. Itu cara hak yang betul. Jadi kita kena faham pengajian berkenaan dengan darah wanita adalah suatu yang dituntut oleh agama berdasarkan kepada dalil daripada Quran dan hadis. Baik. Jadi itu tujuan apa letak faedah ni. Sebab di sana ada biasa dah mulut-mulut yang lancang yang mengatakan ustaz hit je, ustaz darah je, darah kuat. Ini di antara tujuan berletak fawaid ni. Baik, kemudian haid menurut istilah syarak ialah darah semu jadi yang normal yang keluar daripada bahagian paling hujung dalam rahim wanita pada waktu tertentu. Kenyataan ini disebut dalam kitab fiqh. Ulama fiqh membahagikan darah yang keluar daripada kemaluan wanita kepada 3 jenis, haid, nifas dan istihadah. Para ulama fiqh juga telah menjelaskan tentang perbezaan hukum hakam antara darah-darah ini. Perbezaan hukum hakam antara darah haid, nifas dan istihadah. Oleh itu, apabila darah-darah yang keluar daripada perempuan tidak sama dan hukum dia berbeza, maka menjadi kewajipan kepada setiap perempuan yang mengalami haid dan nifas dan istihadah mempelajari tentang haid, nifas dan istihadah. Jangan belajarlah. Sebab dia kena belajar agar dia dapat meninggalkan perkara yang dilarang ketika haid dan nifas serta melakukan perkara yang diwajibkan ke atasnya ketika tidak ada haid dan nifas. Yang pertama, dan agar dia tidak memberikan hukum haid dan nifas pada tempoh istihadah dan tidak memberikan hukum istihadah pada tempoh haid dan nifas. Di antara bahaya bagi perempuan yang tidak mendalami perbincangan darah wanita adalah dia akan dia terdedah kepada melakukan perkara yang dilarang dan meninggalkan perkara yang diwajibkan. Hak sepatutnya hak ni haid, dia belajar, maka benda hak yang dilarang ketika haid dia buat. Sepatutnya hak ni istihadah, hak ni bukan haid. Dia hukum istihadah di lain. Maka benda hak perempuan hak yang istihadah dia mengambil hukum suci, tiba-tiba dia tidak buat benda yang diwajibkan ketika dia suci, maka dia meninggalkan perkara yang diwajibkan. Ini di antara bahaya bagi perempuan yang tidak mendalami tentang fiqh darah wanita. Cuma pada muqaddimah ada muqaddimah ada tulislah berkenaan ini ada tulis. Sebenarnya bukanlah semua wanita wajib belajar hukum darah wanita, bukan. Jadi kita semua wanita fardu ain belajar hukum darah wanita, dia maksudnya kenyataan tersebut masih lagi tepat. Boleh faham? Bilakah semua wanita tu wajib kena belajar darah wanita ketika dia keluar darah? Jadi kalau perempuan tu tidak keluar darah, adakah wajib dia belajar hukum darah haid? Tidak, sebab dia tidak memerlukan kepada perkara tersebut. Ada juga ke perempuan yang tidak datang haid? Jawapannya ada. Jadi perempuan yang tidak datang haid, adakah wajib dia belajar bab haid? Maksudnya fardu ain kepada dia? Jawapannya tidak. Wajib ni maksudnya fardu ain. Kalau fardu kifayah tu bab lain. Adakah wajib dia belajar? Tak. Sebab bab hukum hakam fiqh, wajib kita kena belajar benda hak yang kita perlu, benda hak yang memang kita kejung di dalamnya. Maksudnya benda hak yang kita terlibat dengan kita. Haji, wajib tak kita belajar kalau kita tak mau pergi haji? Kita tidak pergi haji, tak wajib kita belajar. Baik, zakat kita ada pitih. Memang tak wajib zakat. Adakah wajib kita belajar hukum bab zakat? Jual beli kalau kita mau jual beli, nikah, nikah, semua tak wajib. Bila kau wajib menjadi fardu ain? Ketika kita nak melakukan perkara tersebut. Jadi, kalau perempuan itu tak ada haid, maka tak wajib dia
belajar hukum darah wanita. Okey, satu. Apabila perempuan tu ada haid, tidak ada istihadah, wajib dia belajar hukum hakam berkenaan dengan haid. Adakah wajib dia belajar hukum hakam beristihadah? Tak wajib. Sama juga, adakah wajib dia belajar hukum nifas? Tidak wajib, melainkan apabila dia ada nifas. Dia kata saya mandu, memang nak beranak. Okey, tak apa, tak belajar tak nifas. Tak wajib atau bukan. Tak payah belajar saat itu. Tak perlu belajar kan? Maksudnya tidak wajib atau belajar. Tapi kalau belajar itu hak yang terbaik. Perempuan yang ada istihadah, barulah perempuan ini wajib dia kena belajar hukum hakam istihadah. Dan hukum hakam istihadah ada hak yang panjang, ada yang pendek. Dia hanya qada hak yang diperlukan saja. Dalam muqaddimah penulis ada tulis berkenaan dengan perkara ini. Kerana ada juga sebahagian daripada kita kata ada sebahagian daripada ustaz-ustaz muda hak yang tengah semangat tinggi. Jadi wajib kepada perempuan kena belajar belaka haid, nifas, istihadah. Tu tak pernah tepat lah ke tu? Tak pernah tepat. Jadi, adakah perempuan wajib kena belajar bab istihadah? Jawapannya tidak wajib, fardu ain, melainkan apabila dia datang istihadah. Dia datang istihadah pun dia ada istihadah dia sama. Ada hak yang ringan, ada hak yang pertengahan, ada hak yang berat. Dia hanya wajib sekadar hak yang diperlukan. Sekadar hak yang diperlukan. Baik. Boleh tengok pada muqaddimah penulis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa adza." Terjemahan, katakanlah ia adalah kotor. Haid ini adalah kotor. Okey. Apakah faedah yang kita dapat faham daripada perkataan qul huwa adza? Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan darah haid sebagai sesuatu yang kotor. Jadi ketika sahabat bertanya kepada Rasul tentang haid, maka Allah Subhanahu wa taala suruh Rasul khabar kepada para sahabat, qul huwa adza. Haid itu kotor. Huwa kalau kembali kepada al-mahid dengan makna haid, jelas kotor. Tapi kalau huwa adza, huwa tu kembali kepada al-mahid dengan makna makanul haid, kena kata dia kotor maksudnya tempat kotor. Makanul qadar maksudnya tempat kotor. Itu sesuai dengan penafsiran lah. Cuma kena sebutlah sikit bab tu. Jadi Allah SWT mensifatkan darah haid sebagai sesuatu yang kotor. Oleh sebab itu darah haid, apabila Allah Ta'ala sifat dengan kotor, maka oleh sebab itu darah haid dihukumkan sebagai najis. Cuma dalam bahasa Arab perkataan qadar bukan mesti dengan makna najis. Perkataan qadar bukan mesti dengan makna najis. Tapi ada di sini dengan makna najis kerana disokong oleh dalil-dalil yang lain. Sebab itulah hamba datangkan dalil yang lain. Sebab itu darah haid dihukumkan sebagai najis. Apa tu? Hamba pun datang. Hukum ini dikuatkan lagi. Sebab dia buat lagi, hukum ini dikuatkan lagi dengan hadis Asma binti Abi Bakar kerana perkataan qadar bukan mesti dengan makna kotor. Okey, buat contoh pak lain. Dia ada satu ketika Rasul sembahyang pakai kasut bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba tengah Rasul sembahyang, Rasul pecah kasutnya. Sebelum daripada ini Rasul pernah sebut kepada sahabat, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Maka sahabat apabila tengok Rasulullah pecah kasut, maka sahabat pecah kasut belakang. Lepas daripada sembahyang, Rasul tanya, "Ada apa pecah kasut?" Sahabat kata, "Dah kami tengok Rasul pecah kasut." Baik, Rasul kata, "Aku pecah kasut kerana Jibril kabar kepadaku dalam kasut aku adalah qadar, kotor." Maka sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan bahawasanya apabila kita solat, ini pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi apabila kita sembahyang, kita tidak sedar bahawasanya ada kita menanggung najis, maka sembahyang kita sah. Sembahyang kita sah berpandukan kepada hadis ini. Baik, ini pandangan sebahagian ulama. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i kata sembahyang tidak sah. Hadis ini bagaimana perlu disyarahkan? Perkataan qadar bukanlah dengan maksud semata-mata najis. Qadar adalah kotor. Kotor tak semestinya najis. Sebab itulah ketika kita kata perkataan adza, ia memberi kita dapat faham najis, sebenarnya dikuatkan dengan hadis yang lain. Hukum ini, okey, ketika Aba kata oleh sebab itu darah haid dihukumkan sebagai najis, kita ada sebutlah siapa ulama yang menyatakan perkara ini. Mana? Okey.
Dalam kitab At-Ta'liqah karangan Imam Al-Qadhi Husain, Qadhi Husain adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Seorang ulama besar Imam Qadhi Husain. Baik, dia pun adalah arada bil mahidi al-haidha la zamanahu wa la makanahu bidalil annahu qala adha wasafahu bil adha wa huwa an-najasah. Dia ada sebut tu perkataan wasafahu bil adha wa huwa an-najasah waz zaman wal makan la yusafani bih. Cuma hamba tak terjemah Melaka lah, hamba tak terjemah Melaka. Cuma kalau kita nak terjemah Melaka boleh juga. Jadi Imam Qadhi ataupun Qadhi Al-Husain ketika dia menafsirkan ayat tadi yasalunaka 'anil mahid, dia kata arada bil mahidi al-haid. Maksudnya Allah Taala ataupun perkataan mahid maksudnya adalah haid, la zamanahu wa la makanahu, bukan masa haid, bukan tempat haid. Sebab ada sebahagian ulama tafsir mengatakan masa haid dan tempat haid. Alasan Qadhi Husain adalah bidalili annahu qala adha, dengan dalil bahawa Allah Taala menyebut selepas daripada perkataan mahid dengan perkataan adha. Wasafahu bil adha, Allah Taala mensifatkan mahid dengan adha. Adha ni wahwa najasah. Ni kata siapa? Wahwa dan itu an-najasah. Waz zaman wal makan la yusafani bih. Masa dan tempat tidak disifatkan dengan adha. Masa tidak disifatkan dengan adha, tempat tidak disifatkan dengan adha, dengan najis. Baik. Cuma kita nak ambil mahallus syahid kita perkataan wahwa najasah disebut oleh Qadhi Husain, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Kemudian dikuatkan dengan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, katanya sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-damu min al-haydati kayfa tasna' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba thawba ihdakunna ad-damu min al-haydati faltaqrushu thumma litandahu bima'in thumma litusalli fihi. Baik. Maksudnya seorang perempuan telah bertanya kepada Rasulullah, apakah pendapatmu apabila seorang di kalangan kami pakaiannya terkena darah haid, apakah yang perlu dilakukannya? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila darah haid terkena pakaian seorang di kalangan kena bagi mula tu. Silap mana kita ni? Boleh tak? Tak boleh. Sekat gitu. Mana? Tak. Boleh kita cakap sana ni. Isu sana. Tak boleh buat. Jadi apa lebih ada saya cuba aja. Tak boleh buat tepi ni. Baca. Ini. Mana? Lagi. Segi. Lagi. Maka Rasul katakan, maka hendaklah dia mengikis darah itu, kemudian hendaklah dia percikkan dengan air, kemudian hendaklah dia solat dengan pakaian tersebut. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Cuma maksud mengikis darah kemudian hendaklah dipercikkan dengan air, apa maksud kikis darah? Maksudnya ialah mengikis dengan jari serta membasuh dengan air. Dalam kitab Tuhfah Al-Bari Syarah Sahih Bukhari karangan Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah seorang ulama yang cukup masyhur, yang mana beliau adalah selain daripada pakar dalam bidang fiqh, juga beliau pakar di dalam bidang tafsir, yang mana dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis. Dalam dia Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia ada satu kitab, dia buat syarah kepada Sahih Bukhari, nama dia adalah kitab Tuhfatu Al-Bari, yang mana dalam kitab tersebut pening, jangan tengok pening. Mana pula jadi gini. Okey. Dalam kitab Tuhfah Al-Bari, dia fal taqrusuhu, baca biqafin. Dia kata fal taqrusuhu biqafin wara'il madmumah. Waktu kita tak baca, maksudnya maksudnya adalah tuqli'uhu bi dhufriha aw asabi'iha
thumma litandahu, maksudnya bikasri dharib dengan maksudnya taghsiluhu bima. Okey, hendaklah dia menanggalkan darah itu. Kita tafsir pada perkataan tuqli'uhu bi dhafriha saja. Baik, hendaklah dia menanggalkan darah itu dengan kuku atau jari-jarinya. Kemudian hendaklah dia membasuhnya dengan air. Itu maksud fal taqrusu. Baik. Kemudian atas sikit lagi. Kemudian katanya faedah yang kedua, darah haid disifatkan sebagai kotor yang ada dalam kemaluan perempuan. Sebab Allah Ta'ala kata qul huwa adha, kotor. Darah haid disifatkan sebagai kotor yang ada dalam kemaluan perempuan. Maka perempuan yang melihat ada darah pada dalam kemaluannya pada tempoh yang waktu yang boleh dihukumkan darah itu sebagai darah haid, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid walaupun ia tidak mengalir di luar faraj. Justru wajib ke atas perempuan ini mengambil hukum perempuan haid. Okey, ini di antara benda yang penting. Bilakah perempuan boleh meletakkan dia sekarang ni datang haid? Bilakah? Adakah apabila ada darah dalam kemaluan perempuan sudah dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid ataupun disyarat mesti kena keluar di luar? Boleh faham tak soalan? Boleh tak faham tak soalan? Jadi orang puan dia tengok ada darah ada darah adakah ada darah dalam kemaluan perempuan saat itu, dihukumkan perempuan itu telah datang haid ataupun disyarat darah saat itu mengalir keluar faraj? Boleh faham tak soalan dia? Jawapannya ulama fiqh berbeza pandangan dalam bab. Menurut pandangan mazhab Syafi'i dan pandangan mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali sama di sini, bahawasanya apabila perempuan mengetahui, kita guna perkataan mengetahui ataupun perempuan melihat, mengetahui ada darah pada kemaluan dia, maka dihukumkan perempuan itu datang haid dan tidak disyaratkan darah mengalir keluar. Sandaran dalilnya, bila sandaran dalil mazhab Imam Syafi'i, sandaran dalil Allah Ta'ala kata qul huwa adha. Ini sandaran dalil dari mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanbali. Sebab Allah Ta'ala kata darah itu adalah adha, kotor. Kata Allah Ta'ala mengharamkan lelaki bersetubuh dengan perempuan ketika ada darah. Okey, ketika ada darah dalam kemaluan, ada tak kotor? Ada tak kotor? Ada kotor. Walaupun tidak keluar di luar kemaluan. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i tidak mensyaratkan keluar di luar kemaluan. Okey, boleh faham? Tapi kalau ada orang kata orang puang keluar darah tidak lagi dikirakan permulaan haid, mereka mesti kena mengalir keluar, kita kata mana? Pandangan tu betul. Tapi bukan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan bukan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i dah betul. Mazhab Imam Syafi'i dihukumkan permulaan haid apabila perempuan itu mengetahui ada darah. Cuma bab mengetahui ada darah, mengetahui berhenti darah, ini perlu dibincang dengan perbincangan yang panjang pula. Tapi kita sebut secara ringkas lah. Jadi sebenarnya payah juga. Kayak gini kita bincang sekolah haid sehari semalam, sebanyak baca hari 15 hari 15 malam. Oh payah mana? Orang puang tu nak kira bila keluar darah, bila berhenti darah, mana sebenarnya? Tidak gitu. Sebab bukan orang puang letak kamera situ. Kalau letak kamera tahu lah masa mana tu baik letak CCTV, tahu. Sekarang ni bukan letak CCTV. Boleh faham tak? Ada darah. Masa ketika ada darah, mungkin masa tu baru keluar, dan mungkin keluar dah sebelum daripada tu. Ketika dia darah tak ada, mungkin masa tu berhenti, mungkin sebelum tu berhenti dah. Ni di antara benda yang penting orang puang kena tahu. Dan perbahasan ni Amba ada sebut di dalam akhir buku ni. Perbahasan yang bersebut dalam akhir buku ni, permasalahan yang sering ditanya oleh perempuan. Dalam akhir buku ni Amba ada sebut masalah ni. Jadi secara ringkasnya isu ni kita kena guna kaedah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Kaedah fiqh yang kedua kita guna al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Kita guna dua kaedah ni. Baik, nanti sampai tempat ni kita akan bincang. Baik. Jadi boleh faham Jadi kenyataan yang saya buat kenyataan ni sebenarnya bukan kenyataan kita. Kita siapa? Kitanya hanya naqil saja. Jadi apabila kita naqil, dia kena ada syarat dia. In kunta naqilan fasihah. Mung kalau sekiranya mung menakalkan, maka kena pastikan betul.
Jadi saya naqalkan saja. Dan benda ni disebut oleh ulama-ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i. Cuma antara kitab yang sebut secara jelas adalah kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra yang ditulis oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dia katakan an-naddam alladhi, sebenarnya ada ayat lagi, cuma kita ambil tempat ni. An-naddama alladhi fi batinil farji wa huwa ma la yadhharu bil julusi 'ala al-qadamain haidun, tapi syarat idza wujida fi waqti imkani. Darah yang ada dalam batin faraq. Mana dalam batin faraq? Dalam kemaluan, iaitu barang yang kawasan yang tidak zahir ketika perempuan duduk di atas dua tapak kaki. Hak tu pun dikirakan haid, tapi syarat apabila didapati pada waktu imkanil haid. Waktu imkanil haid adalah kalau perempuan kali pertama mesti kena cukup umur dia 9 tahun. Kalau perempuan pernah dah datang haid mesti kena cukup sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari, 15 malam tu yang dinamakan sebagai waktu imkan al-haid. Baik. Kemudian benda lagi ya. Kena bagi mula tu. Belajar bahik pandai, belajar bahik pandai. Sebab main laptop suka. Okey. Sebaliknya, jika perempuan melihat tidak ada kotor, sandingan apabila perempuan melihat ada kotor dihukumkan sebagai haid. Sebaliknya, dan semua fawaid ni, semua fawaid ataupun ada sebahagian besar daripada fawaid yang tersebut adalah hanya untuk menjelaskan kesilapan-kesilapan yang berlaku di dalam masyarakat kita dalam memahami isu dalam perempuan. Fawaid yang ambil daripada ayat Quran. Sebaliknya, jika perempuan melihat tidak ada kotor atau tidak ada darah dalam kemaluannya, maka dia adalah perempuan yang suci. Sebab Allah Ta'ala mensifatkan haid sebagai kotor. Apabila ada kotor, maka ada haid. Tapi ada syaratnya, mesti kena duduk dalam waktu imkanil haid. Jadi kalau tak ada kotor, maka ada haid. Tak ada haid. Sebab Allah Ta'ala kata haid adalah kotor. Kalau tak ada kotor, maka tidak ada haid. Maka dia adalah perempuan yang suci. Apabila dia adalah perempuan yang suci, maka hendaklah dia melaksanakan kewajipan yang diwajibkan kepada perempuan yang suci, termasuklah solat fardu. Sebab di sana ada sebahagian daripada masyarakat kita yang mana apabila darah haid berhenti, dia tidak solat. Ada hak yang tak solat sehari semalam, dan ada hak yang tidak solat sehingga 15 hari 15 malam. Ada hak yang tidak solat sehari semalam, dan ada hak yang tidak solat sehingga 15 hari 15 malam. Darah haid berhenti, tidak solat dulu. Dia kata kena tunggu sehari semalam dulu selepas daripada darah haid berhenti. Okay, boleh faham kan? Dan sehari semalam boleh tahan hari. Hak 15 hari 15 malam ada. Saya pergi Sarawak. Ada pergi Sarawak. Orang Sarawak ada sini. Orang Sarawak 2 orang ada sini, adik-beradik. Jadi ada sebahagian daripada remaja di Sarawak, sebahagian lah. Sebahagian kecil ke sebahagian besar tu? Sebahagian besar. Darah haid berhenti hari yang ke-7, tidak semayang sehingga hari ke-15. Tidak semayang. Sebab ni sebanyak banyak 15 hari. Oh, nasabah juga, logik juga dia cakap gitu. Baik. Sekarang ni di mana tempat nak kena? Di tempat nak kena dia tak faham. Haid tu benda haid ini. Haid ni darah, haid ni kotor. Apabila tidak ada haid, tidak ada kotor, maka tidak ada haid. Apabila tidak ada haid, maka kena kembali kepada asal. Haid ni adalah mani', penghalang daripada kewajipan solat. Solat adalah mamnu', benda yang dihalang. Ketika ada mani' adalah mamnu'. Tapi apabila tidak ada mani', kembali semula mamnu'. Kalau kaedah fiqh menyebut lagu mana? Idza zalal mani'u 'adal mamnu'. Apabila hilang dah mani', maka kembali semula benda yang dilarang. Dah apa awak nak tinggal lagi solat? Dia ada tinggal sampai ke sehari semalam, ada sampai 15 hari 15 malam. Ni di antara benda yang salah yang besar. Baik, maka jelaslah daripada penjelasan di atas bahawa perempuan yang telah kering darahnya tetapi masih lagi menunggu sehari semalam atau menunggu sehingga hari ke-15 untuk mandi dan solat, mereka telah melakukan kesilapan. Hal ini demikian kerana mereka sengaja tidak mengerjakan solat fardu, sedangkan tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan solat fardu padanya. Kenyataan ini
Dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fad'is salat wa idza adbarat faghsili 'anki dam wa salli. Rasul katakan kepada sahabiat yang datang dalam istihadah, Rasul kata jika haid datang tinggallah solat. Sebaliknya jika haid telah berpaling, haid pergi, maka basuhlah darah itu dari dirimu dan hendaklah engkau solat. Rasul kata mana? Kalau haid datang maka kena tinggal solat. Kalau haid pergi maka kena solat. Okey. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan semua benda yang saya tu kabar tadi tu, yang kita jelas tu ada dalam nota kaki, boleh baca sendiri ya. Nak baca nota kaki rasa macam tak dam. Baca, tak pandai main laptop ni. Okey. Hadis Sahih Bukhari tu ada tulislah bagaimana cara kita memahami hadis tersebut. Rasulullah, tengok dalam nota kaki ya, Rasulullah telah menggantungkan kewajipan solat. Sebab bila kita kata menggantungkan kewajipan solat, sebab perintah. Rasul kata lagu mana? Idza aqbalatil haywatu fada'is solat. Mu kena tinggalkan solat. Tu perintah tinggalkan solat apabila haid datang. Tinggalkan solat. Asal fi'il amar adalah menunjuk di atas wajib, al-aslu fil amri lil wujub. Mu kena tinggal solat, wajib mu kena tinggal solat. Lepas tu wa idza adbarat faghsili 'anki dam wa salli. Mu kena solat, wajib mu kena solat. Boleh faham tak? Darah pergi, wajib mu kena solat. Darah datang, wajib mu kena tinggalkan solat. Tengok, Rasulullah menggantungkan kewajipan solat. Faham tak menggantungkan kewajipan solat? Faham daripada mana? Faham daripada fi'il amar. Menggantungkan kewajipan solat kepada perempuan apabila haidnya telah pergi. Okey, Rasul menggantungkan kewajipan solat ketika haid telah pergi. Sebab itu wajib ke atas perempuan mengerjakan solat apabila haidnya telah kering, kerana haidnya telah pergi. Tak faham pula dalam kaedah fiqh ada menyebut idza zalal mani' 'adal mamnu'. Lepas tu adalah kita buat mari beberapa kitab. Sebenarnya banyaklah kitab yang menyebut perkara ini. Tapi sebenarnya kita takkan kita nak letak belaka. Kita letak hanya kitab-kitab yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada haitsu qata'a damul haidhi aw nufasat bi angkana. Dia bab ni ada lagi. Kadang-kadang orang pun dia silap faham bab ni. Nanti sebenarnya sampai tempat kita akan ceritalah. Cuma oleh kerana teringat kita kabur lalulah. Dia ada orang puang ni, kadang-kadang orang puang tu dia tunggu sebab darah haid dia berhenti. Dia antara isu yang perlu juga kita bincang, dan benda ni kita ambil sebut dalam permasalahan-permasalahan yang sering ditanya oleh orang puang pada akhir bab dalam buku ni. Dia orang puang ni biasa datang 7 hari. Tiba-tiba bulan ni datang 4 hari. Maksudnya darah berhenti sebelum tempoh adat kebiasaan. Satu isu. Isu yang kedua, biasa haid 7 hari. Tiba-tiba hari ke-8 masih lagi ada. Darah haid melepasi tempoh adat kebiasaan. Sini kucah dah dah. Kucah dah dah. Jadi orang puan kata, oh haid saya 7 hari biasa kan? 7 hari. 7 hari biasa. Hari ni baru 5 hari baru. Lepas tu hari ke-6 berhenti dah. Jadi kena tunggu hari yang ke-7 kan? Sebab hari ke-6 berhenti dah. Sebab biasa 7 hari. Ni di antara kesilapan dan hujahnya ataupun perbincangan yang mereka menyebut dalam permasalahan-permasalahan yang sering ditanya oleh perempuan. Sama juga, biasanya 7 hari, tiba hari ke-8 masih lagi ada darah. Benda hukum pada hari ke-8. Baik. Mana ni? Okey. Duduk ayat. Mana lagi ya? Tengok ni ya. Kata Imam Ibn Hajar. Kita ambil hak yang bawah je ni, hak ni ya. Kalau tengok ni, sawa'un inqata'a damuha qabla 'adatiha am la. Ni yang benar. Sini je mahallu syahid kita. Mana? Sama ada darahnya itu berhenti sebelum sampai tempoh adatnya atau sebaliknya. Tengok, sama ada darah itu berhenti sebelum daripada tempoh adatnya ataupun sebaliknya. Wajib dia kena mandi dan solat. Ni disebut secara jelas dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra ni. Wajaba 'alaiha an taghtasil wa tusalli wa jaza lizawji ay yata'ha sawa'un in qata'a damuha qabla 'adatiha. Itu perkataan qabla 'adatiha. Walaupun darah haid berhenti sebelum daripada tempoh adat. Jangan pula adat saya 7. Tiba-tiba hari ni bulan ni 4 hari berhenti dah. Jadi saya kena tunggu 7. Itu salah. Salah. Sebab tadi kita cerita dah, yang menggugurkan kewajipan solat adalah haid. Haid dia darah. Darah tu kotor. Apabila tidak ada kotor, tidak ada yang menggugurkan kewajipan solat. Kembali kepada asal. Tadi kita cerita dah sebelum daripada ni. Baik. Kemudian
Katanya lagi ayat berikutnya fa'tazilun nisa fil mahid. Terjemahan, maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan dalam masa haid. Jadi al-mahid dengan makna zamanil haid. Baik. Beberapa fawaid yang kita dapat faham daripada ayat ni, ini merupakan sebuah perintah. Sebab i'tazilu adalah fi'il amar. I'tazilu fi'il amar. Apabila fi'il amar kita kata perintah. Ini merupakan sebuah perintah atau tuntutan agar tidak bersetubuh dengan isteri yang sedang datang haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Isteri yang sedang datang haid. Sebenarnya bukan isteri sahaja, hamba perempuan pun ada juga. Sama juga sebab perempuan halal kepada lelaki melalui perkahwinan, yang keduanya melalui pemilikan hamba. Tapi zaman kita tak ada hamba, jadi kita tak isteri sajalah. Jadi ini merupakan sebuah perintah atau tuntutan agar tidak bersetubuh dengan isteri yang sedang datang haid. Itu yang pertama. Adanya perintah itu perintah i'tazilu fi'il amar. Adanya perintah agar menjauhi diri daripada bersetubuh dengan isteri ketika dia sedang datang haid menunjukkan bahawa wajib menjauhi daripada bersetubuh dengan isteri. Sebab dia menunjukkan wajib kerana asal pada amar adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, menunjukkan wajib menjauhi daripada bersetubuh dengan isteri yang sedang haid. Itu bahkan haram sengaja melakukan persetubuhan. Dia tak buat benda yang diwajib, maka hukum dia adalah haram. Namun ulama berbeza pandangan pada menetapkan hukum mengambil keseronokan tanpa bersetubuh pada anggota yang berada di antara pusat dan lutut perempuan haid tanpa berlapis. Di sini adalah perbincangan, ada khilaf sikitlah di kalangan ulama fiqh. Baik. Namun ulama berbeza pandangan pada menetapkan hukum mengambil keseronokan tanpa bersetubuh pada anggota yang berada di antara pusat dan lutut perempuan haid tanpa berlapis. Dia sekarang ni dia tidak bersetubuh pun, cuma dia mengambil keseronokan tanpa berlapis di antara pusat dengan lutut. Apakah hukum? Ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan. Kemudian katanya dan semua benda yang bersebut saat ni tu ada sandaran di bawah. Ada sebut dalam kitab Al-Awsat karangan Imam Ibnul Al-Munzir. Imam Ibnul Munzir adalah seorang ulama yang cukup masyhur lah. Yang mana dalam kitab Al-Awsat karangan beliau dia ada sebut wal farju muharramun fi halil haid bil kitabi wal ijma'. Baik, itu ada kita ada sebutlah. Itu menurut pandangan sebahagian ulama fiqh hukumnya adalah dibolehkan. Ada sebahagian ulama fiqh kata kalau tidak bersetubuh adalah dibolehkan. Sebab di sana ada hadis yang kita baca dah, kata Rasul isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah semua perkara melainkan nikah. Nikah ni maksud dia bersetubuh. Tapi pandangan majoriti ulama berbeza. Tetapi majoriti ulama fiqh berpandangan bahawasanya hukumnya adalah haram. Tidak dibolehkan. Sebab Allah Taala kata dalam Al-Quran wala taqrabuhun. Tengok. Perkataan dia, jangan kamu mendekati. Boleh faham tak? Mendekati. Bukan setakat bersetubuh, mendekati. Kalau mendekati bukan hanya bersetubuh, sekitar bersetubuh pun tak boleh. Sebab dibimbangi man hama haulal hima yushiku an yarta'a fi. Ada mai tepi pagar lama-lama patah dalam. Mai orang muda pula. Jenis memang enjin turbo. Dak orang muda, orang tua lah ni pun enjin turbo juga. Jadi bimbang juga kan. Merahnya langgar juga. Nanti jadi bimbang. Jadi man hama haulal hima yushiku an yarta'a fi. Jadi majoriti ulama fiqh berpandangan bahawa hukumnya adalah haram. Antara dalil bagi antara ni maksudnya dalil bagi pandangan majoriti ulama. Banyak antara ni bagi pandangan majoriti ulama ialah hadis Haram bin Hakim daripada bapa saudaranya. Bapa saudaranya adalah Abdullah Ibnu Sa'ad, bahawa dia pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara dia pernah tanya Rasulullah. Ditanya lagu mana ma yahillu li min imraati wa hiya haid qala laka ma fawqa al-izar. Apa yang halal bagiku daripada isteriku pada hal dia sedang haid? Jawab baginda, harus bagimu apa yang di atas kain. Okey, ada pun mengambil keseronokan daripada perempuan haid pada anggota selain daripada anggota yang di antara pusat dan lutut, hukumnya adalah harus dengan ijma' ulama. Jadi kesimpulan bersetubuh ketika perempuan sedang haid, ijma' ulama kata haram. Selain daripada bersetubuh, mengambil keseronokan pada anggota yang selain daripada pusat dengan lutut, selain daripada anggota di antara pusat dengan lutut,
halal dengan ijma' ulama. Yang berlaku khilaf adalah tidak bersetubuh tapi anggota di antara pusat dengan lutut, itu berlaku khilaf. Bukan dalam mazhab Imam Syafi'i berlaku khilaf. Berlaku khilaf di antara haram istimta' ke haram mubasyarah. Berlaku khilaf. Haram istimta' ke adakah ataupun haram mubasyarah. Ada sebahagian kata haram istimta', ada sebahagian kata haram mubasyarah. Baik, jadi pula istimta' dengan mubasyarah. Istimta' ni mengambil keseronokan. Kalau mengambil keseronokan tidak disyaratkan mubasyarah. Mubasyarah bersentuh kulit. Jadi tengok pun tak boleh. Sebahagian ulama, ada sebagian ulama kata bukan haram istimta' tapi haram mubasyarah. Jadi berlaku persentuhan kulit, hukum dia adalah haram. Okey, itu ada perbincangan dalam kitab fiqh. Dan perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hidtu ya'muruni an attazir thumma yubashiruni. Dulu apabila aku datang haid, Rasul menyuruhku untuk memakai kain, kemudian beliau bersentuh kulit denganku. Rasul bersentuh kulit peluk dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sama juga hadis daripada Maimunah. Ni hadis yang diriwayat daripada isteri-isteri Rasulullah. Itu boleh baca sendirilah. Kemudian sebab sama je hadis yang pertama. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yadhhurn. Maksudnya dan janganlah kamu menghampiri mereka sehingga mereka suci. Maksudnya ialah janganlah kamu bersetubuh. Itu maksud menghampiri. Janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan yang haid sehingga darah berhenti dan mereka telah mandi. Baik. Janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan yang haid sehinggalah darah berhenti dan mereka telah mandi. Perkataan hatta yadhhurn, darah berhenti, suci daripada haid dan mereka itu mandi. Dalam kitab Safa At-Tafasir. Safa At-Tafasir adalah kitab barulah yang dikarang oleh Dr. Syekh Muhammad Syekh Ali As-Sabuniyah. Jazakumullah khairan. Baik. Larangan menghampiri isteri yang sedang haid sebagai sebuah penjelasan. Tengok larangan. Kalau perasan yang katakan fa'tazilun nisa, itu dia itu fa'il amar. Okey, fa'il amar fa'tazilu. I'tazilu fa'il amar. Fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhun. Tu fa'il mudhari' yang sebelumnya ada lam nahiyah, lam larang. Okey, wa la taqrabuh tu dipanggil larangan. Sebelum adalah suruhan. Jadi ada dulu larangan. Ini larangan menghampiri isteri yang sedang haid ini sebagai sebuah penjelasan terhadap maksud perintah. Tadi perintah untuk menjauhi, lepas tu sebut pula larangan. Jadi larangan ni sebenarnya adalah sebuah penjelasan maksud perintah saat itu adalah supaya kita tinggal perkara tersebut. Itu maksudnya yang sedang haid yang disebutkan sebelumnya. Justru dan benda ni sebenarnya adalah disebut dalam kitab tafsir. Dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, faqaulu ta'ala wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna tafsirun liqawlihi fa'tazilun nisa fil mahid wa nahyun 'an qurbanihinna bil jima'. Okey, tu baca sikit ya. Justru haram, bahkan berdosa besar sengaja bersetubuh dengan isteri yang haid sehinggalah darah berhenti dan mereka telah mandi. Lelaki yang sengaja melanggar larangan ini, iaitu dia sengaja bersetubuh dengan isterinya. Sengaja ketika sedang haid, hendaklah dia bersedekah. Hendaklah. Perkataan hendaklah mungkin wajib, mungkin sunat. Kita guna perkataan hendaklah. Hendaklah dia bersedekah 1 dinar. 1 dinar menyamai 4.25 gram emas. Jika persetubuhan itu berlaku ketika darah sedang kuat, ataupun separuh dinar ketika darah sudah lemah. Sandarannya adalah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan lelaki yang bersetubuh dengan isterinya ketika haid, baginda bersabda dia bersedekah dengan 1 dinar ataupun separuh dinar. Namun tuntutan bersedekah ini adalah tuntutan sunat, bukanlah tuntutan wajib menurut pandangan majoriti ulama fiqh, termasuklah mazhab Imam Syafi'i. Ini boleh tengok dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi sebut qad dzakarna anna as-sahih al-mashhura fi madhhabina annahu la kafarata alayhi wa huwa madhhab Malik wa Abi Hanifah wa ashabihima.